بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا, kami semua rida Allah Tuhan kami. Wabil Islami dina, kami semua rida Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah, dan kami semua rida bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi ada ramai, ada lebih 100,000 orang, sangat ramai. Setiap seorang daripada mereka sangatlah hebat. Seumpama iman mereka dan akhlak mereka tidak lagi kelihatan di zaman 2021 ini. Radhiyallahu anis sahabah alladhina takharraju min yadi atau min tarbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sahabat kerana mereka adalah murid Rasulullah SAW. Malam ni kita akan tengok satu orang sahabat yang ke-20. Daripada 100,000 lebih 20. Kalau satu malam satu pun tuan-tuan, setahun baru 360. 10 tahun baru 3,600. Kan? Itu kalau mendengar kisah perjuangan, bagaimana mereka mencintai Allah dan Rasul, bagaimana mereka mengeluarkan dunia daripada hati mereka, bagaimana mereka melebihkan akhirat dan Islam dalam kehidupan mereka. Sahabat yang ke-20 ni namanya Usaid bin Hudhair. Sayyiduna Usaid. Nama betul dia Usaid bin Hudhair. Tuan-tuan boleh kalau nak namakan anak dengan nama Usaid. Asadun, singa. Usaid, pujian kepada sifat berani seseorang. Sahabat ni bila saya sebut ramai yang kita tak tahu nama dia, dan dia adalah sahabat hebat, sahabat daripada Ansar. Sahabat ada yang Mekah, Muhajirin, ada yang Madinah, Ansar, dan ada yang bukan Muhajirin dan bukan Ansar, mereka daripada luar, seperti Bilal, seperti Salman Al-Farisi dan lain-lain. Jadi Usaid bin Hudhair ini dia adalah di kalangan Ansar radhiyallahu anhu, dan dia adalah salah seorang daripada pemimpin Aus. Di Madinah ada dua kabilah paling besar, Aus, Khazraj. Kemudian dua-dua kabilah ni Arab. Aus Arab, Khazraj Arab. Kemudian ada satu lagi yang besar, iaitu Yahudi. Okey, Yahudi. Kemudian ceritanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menghantar dua orang pendakwah yang kedua-duanya muda tetapi sangat hebat. Yang pertama Mus'ab bin Umair, dan yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni pemuda, tak lebih umur, tidak melebihi 40 umur kedua-duanya, pergi ke Madinah. Nabi memilih dua orang yang mempunyai iman yang hebat ini untuk mula berdakwah di Madinah, satu negeri yang Nabi tak berdakwah lagi di situ. Nabi sendiri belum menyebarkan Islam dan berdakwah secara langsung di situ. Nabi tak lagi. Nabi hantar sahabat ni, kan. Tetapi Masya Allah, Sayyidina Mus'ab ibn Umair, satu nama yang jarang kita dengar, Mus'ab. Orang suruh nak bubuh nama pelik-pelik lagi daripada mengambil nama sahabat-sahabat yang mulia ni, tuan-tuan. Ambil nama sahabat-sahabat ni, tuan. InsyaAllah ada kelebihannya, insyaAllah.
Jadi Nabi hantar Sayyidina Mus'ab pergi ke Madinah untuk berdakwah sebelum Nabi pi, beberapa tahun, setahun 2 tahun sebelum Nabi pi. Dan kemudian Sayyidina Mus'ab ini menumpang di rumah As'ad bin Zurarah. No, saya sebut nama, tuan-tuan tak payah keliru sangatlah. Sebab lama-lama kita ulang, insya-Allah nanti tuan-tuan biasalah dengan nama sahabat-sahabat ni. As'ad bin Zurarah adalah salah seorang pemimpin daripada kabilah Khazraj. Jadi dia ni dah masuk Islam. No, dia ni dah masuk Islam awal dalam bai'ah Al-Aqabah. Cerita bai'ah Al-Aqabah pula kan. Tak apalah. Sebelum Nabi hijrah pergi Madinah, Sayyiduna As'ad bin Zurarah masuk Islam. Maksudnya antara orang-orang terawal masuk Islam di Madinah adalah As'ad bin Zurarah. Bila Sayyidina Mus'ab, pendakwah yang dihantar oleh Nabi, ulama yang dihantar oleh Nabi di kalangan sahabat Makkah, sampai di Madinah, dia tumpang di rumah As'ad bin Zurarah. Dan Sayyidina As'ad sediakan satu bilik, dan di bilik itulah menjadi ruang untuk Sayyidina Mus'ab menyebarkan Islam di Madinah. Antara ruang untuk menyampaikan dakwah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair mewarisi daripada Rasulullah SAW. Dia belajar daripada Nabi, kepetahan bercakap Nabi turun kepada Sayyidina Mus'ab. Selain daripada memiliki wajah yang tampan, Sayyidina Mus'ab, sinaran iman di wajahnya radhiyallahu anhu. Kemudian orang terpegun dengan bacaan Quran Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun sebarkan Islam dengan begitu rajin dan begitu yakin bahawa adanya akhirat. Dia sebarkan Islam dan dia yakin bahawa adanya satu hari nanti, hari pembalasan. Allah akan himpunkan semua makhluk di mahsyar untuk ditimbang keburukan dan kebaikan mereka. Sayyidina Mus'ab rajin sebar Islam. Tuan. Kemudian Sayyidina Mus'ab bin Umair mempunyai bacaan yang Quran yang hebat selain daripada sahabat-sahabat lain yang tuan-tuan dengar. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit yang bacaan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini semua bacaan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abu Bakar sendiri bin Abi Quhafah. Bacaan-bacaan yang kalau didengari oleh orang bukan Islam menitiskan air mata orang yang mendengar dan melembutkan hati yang keras yang membaca, yang mendengar Quran, melembutkan. Ini bacaan sahabat-sahabat yang dia baca aja. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah kepada sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang apabila hanya baca Quran saja membuatkan orang lain cair, terpesona, terpegun dengan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengalirkan keberkatan Quran itu dalam diri kita, di kita semua. Bila kita baca Quran, orang seronok dengar, orang tertarik. Bukan Islam, boleh masuk Islam hanya dengan mendengar bacaan Quran kita. Jadi satu hari As'ad ibn Zurarah, yang ni pemimpin Khazraj tadi ni, dia bawa Sayyidina Mus'ab ke perkampungan Bani Abdul Ashhal untuk sebar Islam. Pergi ke kampung tu untuk sebarkan Islam, dan di kampung tu dah ada beberapa orang yang dah masuk Islam. Mereka pun berhimpun nak dengar sekali juga. Lepas tu dipanggil penduduk kampung, berapa puluh orang untuk mai dengar. Mai dengar saja. Kemudian ketika majlis sedang berlangsung tadi ni, ada orang luar nampak Mus'ab bin Umair di tepi As'ad ibn Zurarah bersama dengan puluhan orang di perkampungan Bani Abdul Ashhal. Maka dia pun, orang yang tengok tadi, orang luar yang nampak tadi ni, dia bersegera memacu kuda dia, pergi berjumpa dengan dua orang. Saya sebutkan kepada tuan-tuan lagi dua nama, iaitulah Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh, dan juga Usaid ibn Hudayr. Empunya kisah kali ini. Empunya kisah kali ini.
Hero kali ni yang ke-20 ni di kalangan sahabat ni namanya Usaid ibn Hudhair radhiyallahu anhu. Jadi orang luar yang tengok Sayyidina Mus'ab sedang berdakwah tadi ni, dia berkejar-kejar pergi jumpa Usaid dan juga Sa'ad bin Mu'az. Siapa Usaid bin Hudhair, siapa Sa'ad bin Mu'az? Dua orang ni adalah pemimpin daripada kabilah Aus. Dua orang ini adalah antara pimpinan tertinggi Aus. Jadi laki-laki asing tadi pergi jumpa, dia kata, Usaid, wahai Sa'ad, pemuda yang datang dari Mekah yang menyebarkan Islam tu, aku tengok dia sedang sebarkan kepada kabilah kamu di Madinah Al-Munawwarah. Maka di perkampungan Bani Al-Ashhal. Maka waktu tu Usaid dan Sa'ad bin Mu'az pun marah, kan? Dia pun geram sebab orang luar masuk berdakwah tak minta izin. Waktu tu Usaid belum Islam, Sa'ad bin Mu'az belum Islam. Tuan-tuan, Usaid dan Sa'ad ini dua-dua orang yang bila Islam, keislaman mereka sangat dahsyat. Perjuangan mereka sangat hebat, keyakinan mereka kepada Allah sangatlah hebat. Nanti kita akan dengar tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Malam ni kita dengar Usaid bin Hudhair. Jadi bila lelaki tadi buat mai berita kata Mus'ab bin Umair, pendakwah daripada Mekah, duk dakwah kabilah kamu, Aus. Maka Sa'ad dengan Usaid pun marah. Sa'ad bin Mu'az kata, wahai Usaid, aku harap hampir segera kepada kabilah kita, selesaikan urusan pemuda Mekah ni yang datang untuk menghina Tuhan kita, berhala-berhala kita, dan dia datang untuk menghina pegangan lama kita. Wahai Usaid, aku tak boleh pergi sebab As'ad bin Zurarah tu sepupu aku. Kan? As'ad bin Zurarah tu sepupu aku, sepupu Sa'ad bin Mu'az, kan? Dan sekarang ni pun Mus'ab tu tumpang rumah dia. Jadi aku tak boleh nak bertegas, kan? Jadi wahai Usaid, hang pi, kan? Hang tolong pi, hang tolong selesaikan benda ni. Laki pemuda daripada Mekah ni yang main nak merosak agama kita dan sebagainya. Kemudian Usaid pun capai tombak dia. Dia pun tunggang kuda dia pergi ke perkampungan Bani Al-Ashhal yang dekat situ juga, dan dia pun dalam perjalanan. Bila nampak kuda Usaid daripada jauh, As'ad bin Zurarah ni kenal. As'ad walaupun dia kabilah Khazraj, dia kenal, dia tengok kuda daripada jauh, dia tengok Usaid. Maka dia pun bisik kepada Mus'ab, dia kata, habis kita Mus'ab. Yang datang sekarang ni adalah Usaid, orang antara yang paling bijak yang digelar Al-Kamil daripada kabilah Aus. Pemimpin yang digelar Al-Kamil. Orang kata package, complete. Dengan mahir pidatonya, pahlawannya, pemanah tepat, sniper panah dia juga, pahlawan dia juga, penunggang kuda yang hebat pun dia juga, pemidato yang hebat, dia juga penulis. Zaman tu ramai tak boleh baca. No, ramai yang tak mampu, tak ada kemahiran membaca pada zaman itu. Usaid ni bukan saja boleh membaca, tetapi penulis yang hebat. Maksudnya pemimpin kelas pertama. Bukan pemimpin korup yang dengan masalah macam-macam sebagainya, kan. Ni pemimpin kelas pertama, bersih. Pemimpin bersih dengan kemahiran yang tinggi. Payah dapat ni tuan. No, payah dapat. Jadi bila kuda dia mai, As'ad bin Zurarah dia kabilah Khazraj, maka dia tengok, dia kenal, dia kata habis kita Mus'ab. Yang main ni satu orang yang cukup hebat punya Mus'ab. Perlawanan pun hebat, dia dalam pertempuran pun hebat, akal dia pun hebat. Wahai Mus'ab, kalau dia ni masuk Islam, ramailah yang akan memeluk Islam daripada kabilah Aus. Yang tu je Sayyidina As'ad bin Zurarah bagi tahu. Kemudian Usaid bin Hudhair pun sampai. Di atas kuda dia, dia pegang tombak. Dia kata, pasal apa yang pada orang main masuk kawasan orang? Masuk ke kawasan kabilah kami? Tak minta izin, kemudian datang membawa ajaran baru. Ajaran yang menghina berhala-berhala kami, Tuhan kami. Kalau kamu berdua sayangkan nyawa, dengan suara nada yang tinggi, dengan nada yang jerkah.
Usaid bin Hudair dengan nada yang jerkah, suara yang tinggi, dia kata, kalau sayang nyawa, kamu berdua balik sekarang. Kalau sayang nyawa. Sayyiduna As'ad bin Zurarah dah muka lain dah kan. Dia dah muka, orang ini kata muka cuak lah. Orang ini kata muka cuak. Dia dah muka cuak dah. Memang dia kenal lah, Usaid bin Hudair ni. Antara pemimpin tertinggi Aus. Dan dia muka dah lain. Tetapi anak didik kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan wajah yang tenang, kata As'ad. Dan aku tengok Mus'ab sikit pun tak, orang kata bahasa hari ni, tak goyang lah. Sikit pun tak goyang. Muka pun tak berubah, suara pun tak berubah. Orang kadang muka dia boleh cover lagi, tapi suara beralun-alun dah. Ketak-ketak dah orang Kedah panggil kan. Suara dah ketak dah. Itu kan sebahagian kita kan. Hak ni kata As'ad, aku tengok Mus'ab yang muda ni, sikit pun wajah dia tak berubah, sikit pun suara dia tidak menunjukkan bahawa dia berdebar kan. Dia tengok Usaid, bila Usaid halau, dia kata, wahai Datuk Seri. Saya terjemah macam itulah sebab dia panggil ya Sayyidal Qaum. Ya Sayyidal Qaum. Ini kemahiran berdakwah yang Nabi ajak. Bila yang mai tu pemimpin kaum, dia tak panggil ni pakcik. Dia tak kata macam tu. Dia kata pakcik. Dia tak panggil pakcik. Dia kata ya Sayyidal Qaum. Wahai pemimpin kaum. Macam kita sebut Datuk Seri. Macam itulah. Contoh. Lebih kurang. Wahai pemimpin kaum, mau tak kalau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik? Tanya Mus'ab kepada Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhuma. Lalu jawab Usaid, apa dia? Nak tawar apa? Aku nak minta masa daripada tuan pemimpin. Saya nak minta masa sikit saja untuk dengar apa yang saya nak cakap. Ini cara Rasulullah, tuan-tuan. Dan sekiranya tuan setuju, tuan terima. Dan sekiranya tuan tidak setuju, maka kami tidak akan kembali ke tempat ini sampai bila-bila. Tuan-tuan, confirmkah Usaid itu akan terima? Baru pertama kali nak dengar ni, syarahan agama yang datang daripada hati kerana Allah. Bukan sebab nak famous, bukan sebab nak dapat duit 500, bukan sebab nak dapat 1000, bukan sebab nak dapat projek, nak dapat kedudukan di Madinah, bukan. Kerana Allah dan menjalankan tanggungjawab yang Nabi bagi. Itu saja. Yang diajar oleh Rasulullah, betulkan niat. Allah akan yusaddid khutak. Allah akan perbetulkan perjalanan dan prinsip kamu. Allah akan mudahkan urusan kamu. Ujian ada, tapi Allah akan mudahkan urusan. Mus'ab kata, wahai tuan, kalau tuan setuju, tuan dengar. Dan kalau tuan tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya tidak akan kembali sampai bila-bila ke tempat ni. Maka Usaid pun, dia pelan suara dia kata, kalau macam tu, aku dengar. Tuan-tuan, kita dalam keadaan marah-marah, lepas tu orang nak cakap. Marah-marah, orang nak cakap dengan kita, orang kata tak apalah, kalau zaman hari ni, kalau berlaku suasana macam tu, perbalahan, pergaduhan, tinggi suara, seorang bongkak, seorang ego dan sebagainya. Waktu tu kebenaran tidak akan diguna pakai zaman ini. Kebenaran tidak lagi dilihat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayyidina Mus'ab, dia berani sebut, kalau tuan tak setuju, saya akan balik dan tak akan kembali ke sini. Besar, tuan-tuan. Tuan-tuan, ayat tu besar. Ayat itu, maksudnya lagi, kalau Usaid tu tak terima Islam, Mus'ab kena keluar dan jangan kembali. Subhanallah. Maka Sayyidina Mus'ab pun, Usaid duduk di depan dia, Usaid bin Hudair duduk, Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca ayat Quran. Wallahu a'lam apakah ayat yang dibacakan. Nanti duduk dalam syurga, tuan-tuan jumpa Sayyidina Mus'ab, tuan-tuan tanya. Dulu waktu berdakwah kepada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, ayat apa yang Sayyidina Mus'ab pilih untuk baca kepada Usaid. Jadi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Sayyidina Mus'ab membaca ayat. Kemudian diterangkan tentang Islam. Wahai tuan, Islam ini agama dan cara hidup yang telah disusun oleh pencipta alam ini untuk sekalian makhluk yang bernama manusia, supaya manusia hidup dalam keadaan meraihkan hak orang lain, berkasih sayang, tolong menolong, tidak menzalimi orang. Sayyidina Mus'ab cerita je, tuan-tuan. Dia baca Quran, dia pun hurai tentang Islam.
Habis dia berhenti, Sayyidina Usaid kata, alangkah indahnya apa yang kamu baca tadi. Nah, dan alangkah agungnya ayat yang kamu baca tadi. Maka dia pun tanya, dia kata, kalau aku nak masuk Islam, apa yang perlu aku lakukan? Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. No? Dengar bacaan Quran, cakap tentang Islam, masuk Islam. Usaid bin Hudhair, orang yang bijak, akal yang bersih, yang menimbang sesuatu dengan adil. Dia dengar hujah yang disampaikan, dia timbang dengan akal dia yang bersih, akal dia yang bijak, maka dia masuk Islam. Sayyidina Usaid masuk Islam setelah beberapa minit dengar daripada Mus'ab bin Umair, pendakwah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mus'ab pun kata, dekat Usaid tadi ni, pergi mandi, bersihkan diri kamu, bersihkan pakaian kamu, kamu datang di sini, kamu ucap syahadah. Dia pun dia pun jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika itu bersinarlah bumi Madinah dengan Islamnya seorang pemimpin tertinggi antara pemimpin tertinggi Aus, dengan Islam Usaid bin Hudhair, masuk Islam seorang lagi pemimpin tertinggi, iaitu Sa'ad bin Mu'adh. Nanti kita akan sampai insya-Allah. Wallahu a'lam, saya tak tahu ada tak cerita ni. Cuma dalam kitab sirah ada cerita tentang bagaimana Sa'ad bin Mu'adh masuk masuk Islam. Jadi bila Usaid, satu orang yang komplit, package lengkap, kemahiran sebagainya di medan perang dan kemahiran intelektual yang tinggi, mempunyai kelebihan berfikir dan sebagainya. Bila dia masuk Islam, ramailah, berduyun-duyunlah Aus ketika itu masuk Islam. Dan bermulalah kisah cinta Usaid bin Hudhair kepada Rasulullah dan juga kepada Al-Quran. Dua ni. Al-Quran kalamullah. Dia cinta kalamullah, dia rindu Allah dan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para sahabat, tidak kelihatan Usaid bin Hudhair selepas dia masuk Islam, sama ada dia berjihad di medan perang, Usaid ataupun yang kedua, dia kelihatan memegang mushaf dan membaca Quran. Dua tu je. Dengan suaranya yang unik dan sedap, membuatkan penduduk Madinah ternanti-nanti pada waktu malam apabila Usaid bin Hudhair mendendangkan ayat-ayat kalamullah. Masya Allah. Orang Madinah tunggu Usaid bin Hudhair yang tenggelam dengan bacaan Quran, mencintai Al-Quran sepenuh jiwa, baca Quran sepenuh jiwa dia. Sampai orang pakat tunggu. Orang tahu dah dia punya rutin, dia fikir apa, dia baca Quran. Orang pakat tunggu di luar rumah dia dengar. Dengar baca Quran. Bismillah, Masya Allah. Mencintai Quran dengan sepenuh-penuhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebut kepada tuan-tuan satu kelebihan buat pertama kalinya berlaku satu daripada 100,000 sahabat. Keistimewaan Usaid, seorang sahabat yang tak terkenal di kalangan kita. Tuan-tuan ajaklah anak-anak dengan kehidupan sahabat ni. Dia ada satu keistimewaan yang seluruh sahabat tak ada. Iaitulah pada satu hari, pada satu malam, Sayyidina Usaid dia baca Quran, tapi dia duduk di belakang rumah dia. Ada ruang biasa Arab, ada ruang di belakang rumah dia, ruang luas. Dia pun ambil anak dia nama Yahya ibn Usaid ibn Hudhair. Yahya bin Usaid, anak beliau. Dia tak anak dia di sebelah. Anak dia pun tidur. Ada kuda perang dia. Ada kuda perang dia dekat dengan tempat dia baca Quran. Ada kuda perang dia. Kemudian Sayyidina Usaid ibn Hudhair pun mula membaca Quran. Kisah ni disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Dia pun mula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Tiba-tiba kuda dia menjerit. Bunyi kuda tu lah, jerit kuda tu, dan mengangkat-ngangkat kaki depan dan meronta-ronta. Dia pun berhenti. Lepas tu kuda dia berhenti. Kemudian Usaid pun tengok kuda dia, dia tengok anak dia, dekat dengan anak dia kan. Dia pun sambung balik.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kuda dia meronta-ronta, angkat kaki, dua-dua kaki di depan dan hampir menghentak anaknya. Jadi Usaid pun baca sekali lagi. Dia nak tengok adakah disebabkan bacaan dia ni. Maka dia pun baca lagi kali yang ketiga. Kuda dia pun meronta. Bila dia berhenti, kuda dia pun berhenti. Lalu Usaid pun takut kuda tadi. Dia risau kuda tadi menghentak dengan kaki tadi ni. Sebab dia angkat kedua-dua kaki, dia bergerak-bergerak dengan bunyi dan sebagainya. Jadi Sayyidina Usaid risau anak dia dicederakan. Bila dia pun berhenti, lalu dia pun bangun, melihat cahaya memenuhi langit. Awan, bukan langit lah, awan, cahaya memenuhi langit. Awan yang turun seperti payung, kadzullah. Kemudian ada banyak lampu-lampu di awan tersebut. Ada banyak diceritakan, kata Usaid, aku melihat lampu-lampu yang sangat indah. Awan turun seperti payung, kemudian ada lampu-lampu yang sangat banyak dan sangat indah di awan yang turun tu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Lalu Usaid pun bawa anak dia pun masuk dalam, no. Keesokan paginya dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usaid pun cerita, ya Rasulullah, semalam baca Quran, kemudian tiba-tiba kuda saya mengamuk, meronta-ronta. Kemudian bila saya berhenti, kuda saya berhenti. Kemudian saya baca, kuda saya mengamuk. Bila saya berhenti, beberapa kali macam tu. Dan saya melihat ada sekumpulan awan yang sangat indah, wahai Rasulullah, memenuhi ruang langit. Dan ada lampu-lampu di situ, no? Dia turun ke bawah awan tadi nah. Cerita yang pelik, tetapi ada dalam Sahih Bukhari. Dia turun. Lepas tu Rasulullah kata, wahai Usaid, tilkal malaikah. Itu adalah kumpulan para malaikat yang sedang mendengar bacaan Quran kamu, wahai Usaid. Bacaan Quran buat kali pertamanya, malaikat-malaikat yang tinggal nun jauh di langit 1 sampai langit 7. No? Penuh para malaikat tinggal di situ. Turun li sama'i qira'atikal Quran, untuk mendengar bacaan Quran kamu, wahai Usaid. Jadi itulah, masya-Allah, begitu tinggi kecintaan Usaid ibn al-Hudhair kepada Al-Quran. Buat pertama kalinya di kalangan 100,000 sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kesemuanya mencintai Quran. Tetapi masya-Allah tuan-tuan, hebatlah, sampai malaikat turun daripada nun langit sana, turun beramai-ramai mai dengar bacaan Quran Usaid ibn Hudhair. Kemudian Usaid bin Hudhair ni dia rapat dengan Rasulullah. Nabi selalu mendengar perkataan dia. Apa-apa syafaat yang diminta, kalau orang nak pujuk Nabi, maka mereka akan suruh Usaid ibn Hudhair. Tuan faham tak? Kalau orang nak pujuk Nabi, nak minta sesuatu, orang akan minta melalui Usaid ibn Hudhair. Rapat dengan Rasulullah, no? Dan dia pernah memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Sayang sungguh, rindu sungguh dengan Nabi radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Sayyidina Usaid ibn Hudhair ni dia juga memerhatikan pemerintahan, bukan seorang ahli ibadah semata-mata, bukan seorang panglima perang semata-mata. Dia juga lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, dia duduk dengan Sayyidina Umar, dia melihat pemerintahan Sayyidina Umar, dia menegur Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar pernah datang berjumpa dengan Usaid bin Hudhair. Wahai Usaid, aku mendengar kamu berkata kepada aku sekian-sekian. Usaid kata, ya, wahai Amirul Mukminin, aku ada sebut perkataan sekian-sekian. No? Sayyidina Umar pun kata, wahai Usaid, sesungguhnya perkara itu bukanlah sebegitu. Maksudnya saya nak beritahu, dia menegur. Semua perangai sifat sahabat begitu. Mereka menegur apa-apa kesalahan yang dia pernah nampak, itu adalah salah. Dan akhirnya Sayyidina Usaid bin Hudhair pun dia wafat pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dan dia tinggal hutang sebanyak 4,000 dirham, no? Pemimpin ini dia hutang 4,000 dirham. Ahli keluarga dia selesai dengan cepat. Terus dia pun nak jual tanah dia. Diketahui oleh Sayyidina Umar pun mai selesaikan masalah dia. Sayyidina Umar kata, jangan jual tanah ni, aku bincang nanti dengan pemiutang. Sayyidina Umar pun bincang,
hasil tanaman daripada tanah ini akan diberikan kepada kalian untuk tolak hutang ni. Mereka pun setuju hasil negotiate daripada pemimpin tertinggi ketika itu untuk menyelamatkan kawan baik dia, kawan baik Rasulullah, Usaid ibn Hudhair, penegur para pemimpin yang berani, Usaid ibn Hudhair. Dan kata Sayyidina Umar, aku takkan biarkan anak-anak Usaid hidup dalam keadaan kelaparan dan meminta-minta. Dan akhirnya Alhamdulillah, hutang tu selesai. Alhamdulillah, dalam tempoh 4 tahun. Dan akhirnya tanah itu juga milik anak-anak Sayyidina Usaid. Begitulah hebatnya para sahabat. Ni baru 20 sahabat. Kita akan sambung nanti insya-Allah dalam live yang akan datang. Kisah seterusnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.